Okey, soalan yang terakhir berdasarkan 9 soalan yang cikgu berikan. Nombor 13, di mana soalan penjelmaan, kita lihat T adalah translasi. Translasi itu maksudnya dia kena gerakkan. Kalau positif dia ke kanan 3. Yang pertama kanan atau kiri, yang kedua atas atau bawah. Disebabkan dia negatif, dia bergerak ke bawah. Okey, itu ada T, kemudian V. V adalah pantulan pada garis AB. Pantulan ni dia macam cermin ya. Dia pantul, dia patah balik. Dia pantul balik lah pada garis cermin AB. Kita lihat soalan A, nyatakan koordinat imej bagi K. Jadi K ni adalah objeknya. Dia suruh cari objek imej. Okey, dia suruh cari imej K. Kita tengok K dekat sini. Imej dia untuk soalan 13A1. Okey, dia suruh cari di bawah K, di bawah translasi huruf T. Ada satu saja. So, T tengok balik dekat atas. T adalah translasi gerakan daripada K, gerakan ke kanan 3. 1, 2, 3. Ke bawah 2. 1, 2. So, K prime, imej yang baru adalah 8. Okey, tengok tepi ni 8, 1. Okey, itu jawapan dia ya. K81. Imej dia K prime lah. K prime 81. Untuk soalan yang kedua, disebabkan dia ada 2, T dan V. Cikgu guna warna merah lah pula. Okey, T dan V. T dan V, so kita bergerak ke belakang dulu. Okey, kalau ada buat huruf ada dua penjelmaan yang kita nak buat, kita kena buat dalam bentuk arrow. Kita mulakan dengan K. K yang asal, imej yang asal. Kalau tengok asal ni adalah koordinat dia 5, 3. Okey, 5, 3. Kemudian kita buat V dulu. Okey, kita buat V dulu. V tu apa? Baca balik yang atas. V tu adalah pantulan. Okey, ni cermin dia. Ini objeknya. Secara logik, imej akan jatuh di atas ni lah. Okey, berhadapan dengan dia. Jadi sebab tu dia sengit. Sebabkan dia sengit, macam mana kita nak pantulkan dia? Kita pergi ke arah cermin, ikut awak nak bergerak ke atas ataupun nak bergerak ke kiri. Ke atas pun boleh. Pergi ke arah cermin, kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 dah sampai cermin, patah balik ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah untuk K prime yang pertama. Baca dia X dia 0, Y dia adalah 8. 0, 8. Okey, ini V. Diteruskan lagi, now buat yang ke depan, buat T. Okey, sekarang ni adalah K prime prime. Berapa koordinat dia? Okey, kita sambung ni K prime. Tadi kita berhenti sampai situ. Dan daripada K prime ni, kita buat T. T 3 ke kanan. Warna lain. Warna hijau. Okey, 3 ke kanan. 1, 2, 3. 2 ke bawah. 1, 2. Jadi K prime yang baru adalah di situ. Koordinat dia bawa turun ke bawah. Nombor dia 3. Pergi ke Y 6. Jadi jawapan dia 3, 6. 3, 6. Okey, itu soalan nombor 3A. Okey, ini 1 markah. Ini 2 markah. So, semua sekali 3 markah. Okey, untuk menjawab soalan B. Okey, 13B1. Okey, cikgu padam dulu gambar rajah. Tu yang tadi kita tumpang. Kita nak menjawab soalan A sebab tak ada satah chartesen, tak ada graf, kita tumpang yang atas lah. Okey. Now 13B. Okey, PQRS ialah imej. Okey, jadi yang besar ni adalah imej yang terakhir bagi KJLM.
So KJML ni adalah objek. Dia menjadi semakin besar, image yang kedua tu semakin membesar image di bawah penjelmaan GL. Huraikan selengkapnya. So untuk menjawab soalan ni, awak kena ingat penjelmaan ada 4. Ada translasi, yang gerak-gerakkan dia tu, ada pantulan macam cermin, ada putaran yang kita pusing-pusingkan, dan ada 4 pembesaran. Okey, kalau dia kata huraikan, mesti guna salah satu lah, biasa 2 proses lah. Okey, kalau kita tengok GL, so kita akan buat GL dululah. Biasanya G ni mudah sikit lah. Kita tengok G dulu. G kita cop dulu awal-awal. Sebab asalnya gambar rajah dia kecil dan image dia semakin membesar. So of course kita cop untuk G ni akan berlaku pembesaran. Okey, pembesaran kita cop dulu. Masalahnya dekat L. L ni asalnya kat sini objek. Dia pindah ke dulu, sebelum dia membesar, dia pindah yang berlorek ni. Adakah ada translasi? Kita fikir, adakah ada translasi? Translasi, dia tak mungkin sebab dia objek dia mesti sama. Bentuk dia mesti sama, cuma kedudukan saja berbeza. Kalau kita tengok, objeknya macam ni. Bila dia dah menjadi yang atas, yang berlorek, yang kecil tu dah berpindah ke situ. Okey, dia tak dapat bentuk yang sama. Translasi bukan. Pantulan juga cikgu rasa bukan. Sebab kalau pantulan, dia bentuk dia mungkin dia sengit macam ni. Dia mungkin dia macam dia terbalik macam tu kan. Itu bukan pantulan. Pantulan pun bukan. Okey, pembesaran kita dah cop tadi. Pembesaran berlaku dekat G. Of course, jawapan dia adalah putaran. Okey, jawapan dia putaran. Siapa jawab putaran, kat situ ada 1 markah. Putaran dia mesti nak cukupkan dia mesti ada 3 poin. Putaran saya tak dapat. Dia kena tanya putaran berapa darjah. Ikut jam ke lawan jam. Itu poin yang kedua. Kemudian pusat pun kena ada. Okey, kenapa 90 darjah? Okey, of course lah putaran 90 darjah. Kalau ada kertas kan, awak potong ikut yang asal objek, kemudian awak pusingkan dia, pusingkan objek tu 90 darjah, okey, ke bawah. Secara logiknya ni pusing sebab daripada tepi dia dah jadi bawah macam ni. Dia pusingkan ke bawah objek ni, awak ikut tekap betul-betul. Okey, dan awak pusingkan. Bila ke bawah macam ni, gambar rajah dia akan jadi macam tu. Dia dah pusing ke bawah. Jadi putaran 90 darjah, dia ikut ke bawah, dia ikut arah jam. 9 putaran 90 darjah ikut arah jam. Tu dapat 2 markah. Pusat. Macam mana nak dapatkan pusat? Kini cikgu dah ajar. Nak dapatkan pusat, kita ambil satu pasangan, satu titik. Okey, kita tengok K, kawan dia adalah W. Kalau kita tengok teliti betul-betul. Kalau yang L, dia muncul ke depan, dia sama dengan T. Kita pilih satu saja. Okey. Daripada objek, ini image dia. Kita nak cari pusat ni. Okey, kita gerak daripada objek pergi ke image. Okey, kita buat bentuk L. Okey, sorry. Ikut garisan. Okey, macam tu. Dan pancung ke sana. Itu bukan bentuk nazi. Yang bentuk nazi tu kalau dia macam soalan A tadi, dia bagi objek, dia suruh buat putaran. Itu guna bentuk nazi. Ini lain. Ini kita yang namakan sendiri dia adalah putaran. Macam mana nak tahu pusat dia kat mana? Kita kira berapa gerakan yang kita gerakkan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 8 kita bahagikan dengan 2. Wajib kena bahagikan 2. So, dapat 4. Jadi, kita gerakkan 4. Kita ambil 4 kat mana? 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Kita tengok, adakah 4 itu berada di bucu? Maksud cikgu bucu tu ni. Kan kita buat macam ni kan? Naik atas pergi ke sana. Adakah 4 tu duduk di bucu ini? Bukan. Bucunya kat sini tau. Bucu kat sini. So, kalaulah 4 yang kita berhenti tu bukan berada di bucu tu, 4 ni berada di sini kan? Kita buat 1, 2, 3, 4. Kalau dia bukan berada di bucu, kita kena keluarkan dia. Kena keluarkan daripada segitiga ni tadi. Garis L ni tadi. Kena keluarkan dia. Jangan pergi ke dalam. Pergi keluar. Berapa nak gerak? Kira daripada sini berapa kotak ke bucu. Okey. Sini 1, 2. So, kena keluarkan 2. Naikkan atas 1, 2. So, kat sini adalah pusat dia. Berapa pusat dia? Baca koordinat dia. Sini 3. Sini 7. Jadi, pusat dia adalah 3, 7. Okey. Nanti awak boleh ulang balik lah kalau tak faham macam mana nak cari pusat. Okey, now. Itu dah siap lah. Dah ada 3 poin. Putaran 90 darjah 1. Ikut arah lawan jam 1 sebab dia ke bawah. Secara logiknya ke bawah. Baru dapat puncung dia sengit ke situ. Dan cari pusat 1. Pusat macam cikgu ajar tadi lah. Okey. Sekarang G pula. Okey, G yang ini. Okey, G. Okey, sekarang G pula. G tadi dah cop dah pembesaran. Okey. Pembesaran mesti ada 3 poin juga. Pembesaran tu 1 markah. Pusat dia dekat mana? Macam mana nak dapatkan pusat pembesaran? Okey. Sekarang objek ni dia dah pergi ke sini kan, image ni kan. Daripada image ni barulah jadi image yang besar. Okey. Macam mana nak dapatkan pusat pembesaran? Kita ambil kawan. Contoh ambil 2 pasangan. V ni kawan dia R. So kita lukis garis yang panjang warna merah lah. Okey, V dengan R ni kita lukis. V dengan R ni sambung. Satu lagi nak ambil apa? Nak ambil R dengan W. R dengan W pun bukan. Ni apa-apa je lah. U lah. U dengan Q. Okey, garis sambung. Okey. So kalau nak ambil SW pun boleh. SW sambungkan. Dia sebenarnya ambil 2 pun dah cukup. Nanti nampak tempat yang dia bertembung. Ni dia bertembung. Berapa koordinat dia? Bawa turun ke bawah -3. Bawa ke kanan 6. Jadi pusat dia adalah -3, 6. Dapat 2 markah. Poin yang ketiga mesti ada faktor. Skala faktor. Berapa kali dia membesar? Macam mana nak kira? Nak kira dia adalah panjang image. Padam. Nak cari skala faktor. Panjang image. Skala faktor dia K. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Panjang image, ambil lah satu yang ni ambil tegak ni. Ni berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagikan dengan yang ni kawan dia. Okey, dia tak ada kaitan dah dengan bawah sebab kita dah putarkan dia dah jadi dekat atas dan daripada sini dia jadi semakin besar. Kotak dia adalah 4. Jadi sebab itulah 8 bahagi 4 adalah 2. Okey? 6 markah di situ. Okey. Baik. Sekarang untuk menjawab soalan dalam untuk menjawab soalan B2. Boleh besarkan sikit. Tak boleh. Diberi bahawa
TUVW mewakili kawasan luas dia adalah 100. Yang ni 100. Ini adalah objek Ini objek asalnya kat sini. Lepas tu dia dah putar dekat sini. Sebab tu dia jadi semakin membesar. Oh, dah terpadam dah. Semula lah. Saya tulis Sorry. Okey, sini 100. Luas dia. Okey, ni asal dia objek. Sini pun dia dah putar jadi objek kat sini. Dan kemudian dia membesar sebanyak. Dia membesar lah. Itu image dia. Jadi, dia nak tahu kawasan yang diwakili oleh yang tidak berlorek. Okey, kawasan yang tidak berlorek. Yang tidak berlorek. Susah betul. Dia tak boleh conteng. Kawasan yang tidak berlorek. Inilah yang kawasan putih ni. Okey. Jadi secara logiknya, kalau soalan yang terakhir ni mesti guna formula ni. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi luas image adalah luas yang besar. Yang besar tu. Nak dapatkan yang putih tu, luas besar tolak dengan yang berlorek, maka dapatlah yang tidak berlorek tu kan. Okey, luas besar tu tolakkan dengan yang berlorek, maka dapatlah baki-baki yang putih tu. Okey, luas besar nama dia luas image. Okey, luas image. Jadi, luas objeknya 100. Okey. K tu ada kaitan dengan ni. Skala faktor tu, K tu. Yang 8 bagi 4 tu. Tapi kita kena letak kuasa 2. Luas objek adalah 100. Jadi, 4 kali 100, 400. Tahu tak 400 tu yang mana? 400 ni semua. Yang dalam ni 100. Jadi kena tolaklah untuk mendapatkan luas yang putih tu. Jadi 400 tolakkan dengan 100. Maka dapatlah yang tidak berlorek adalah 300 cm kuasa 2. Okey. Unit dia meter kuasa 2. Tengok dekat soalan. Soalan kata meter. So, meter kuasa 2. Inilah soalan penjelmaan 13B.